Apa khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Segalanya sentosa dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi takkan lengkap hari anda tanpa secawan Old Town White Coffee. Jadi kalau anda nak mulakan hari ini, bangkitkan selera pagi anda bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Nur Salihah Azmi. Pagi Jumaat. Pagi yang cukup barokah untuk anda semua. Jadi moga anda mulakan hari ini dengan begitu bersemangat dan Salihah sentiasa doakan supaya hari ini berjalan dengan cukup lancar buat anda semua. Jadi kalau anda tertanya-tanya, saya bukan keseorangan, ada pasangan istimewa saya sebentar nanti, tapi walau bagaimanapun pagi ini diharapkan sekali lagi anda teruskan kesetiaan anda selama sejam bersama dengan kami. Tapi bercakap tentang agenda hari ini yang pastinya kita akan berkongsi berita semasa bersama dengan anda, orang cukup istimewa bagi saya iaitu rakan setugas. Hari ini pakai sedondon hijau. Jadi kita nak tanya apa khabar berita semasa di sana. Silakan Ashraf. Khabar berita kita baik-baik saja. Memanglah kita sedondon sebab kita sehati sejiwa. Pagi tu kita nak pick up line dengan Salihah dulu. Baik Salihah, saya nak bawa penonton kita tinjau apakah maklumat terkini di bernama.com. Pastinya yang pertama sekali, satu permulaan yang baik bagi penutup tahun 2022 buat Mary Brown apabila berjaya merangkul anugerah franchise terbaik 2022. Yang telah pun disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Dato' Azman, yang memberikan penganugerahan ini kepada Mary Brown apabila berjaya menjadi salah satu franchise perniagaan terbaik buat tahun 2022. Dan tadi disebut tadi, Salihah, kita ada Old Town White Coffee juga antara salah satu penerima anugerah sebenarnya yang menerima anugerah tersebut pada malam tadi. Yang mana Old Town White Coffee telah pun menerima anugerah ESG terbaik ekosistem franchise dalam soal tadbir urus, dan ini merupakan salah satu malam penting bagi peniaga-peniaga franchise kerana ianya memberi pengiktirafan kepada mereka atas sumbangan mereka dalam konteks ekonomi negara, dan mereka merupakan antara peniaga-peniaga yang membantu pada pertumbuhan KPD&K negara, dan ini membantu merancakkan lagi, dan insya-Allah tahun depan mereka akan terus berusaha memastikan supaya ekosistem dalam konteks ekonomi negara akan terus memuncak. Selain daripada itu juga kita beralih kepada satu lagi berita berkata tentang ini daripada fail di Mahkamah Tinggi semalam. Kalau kita sedia maklum bahawasanya berlakunya pembicaraan diteruskan lagi berhubung tentang kes Wan Malaysia Development Berhad, yang mana salah satu individu telah pun disoal balas ataupun ditanya oleh peguam bela tertuduh. Ini adalah individu yang mempunyai kait rapat dengan ahli perniagaan dalam buruan, Joe Tek Loh ataupun Jolo. Individu tersebut adalah merupakan bekas pegawai bank yang mempunyai hubungan rapat sebagai sahabat, dan ianya telah pun dinyatakan dan diakui secara jelas dalam sesi soal jawab tersebut, iaitu Joanna Yu Geng Peng yang merupakan individu yang selama ini pernah berurusan dengan Jolo, dan beliau sendiri pernah memaklumkan bahawasanya hubungan beliau dengan Jolo bukan semata-mata dalam konteks kerja, tetapi hubungan di luar kerja juga. Kerana kalau saya boleh saksikan, kalau kita boleh saksikan di sini, ini antara kenyataan-kenyataan yang ditanya oleh Peguam Muhammad Syafiee berkaitan tentang hubungan beliau dengan Jolo, dan beliau ingin mengaku bahawa mempunyai hubungan yang rapat dengannya, dan beliau bersetuju mempunyai hubungan rapat tersebut. Walau bagaimanapun, kes ini masih lagi terus berjalan, dan kita nantikan apakah kesudahan berkaitan tentang kes penyelewengan dana 1MDB yang bernilai 2.6 juta ringgit ni. Selain daripada itu juga kita beralih berkaitan tentang situasi semasa, khususnya berkaitan tentang cuaca hujung tahun. Seperti sedia maklum, kita masih lagi dalam fasa keadaan yang tidak menentu, khususnya di kawasan-kawasan tumpuan hotspot berkaitan tentang berlakunya peristiwa banjir, dan ini berlaku di Seremban, Negeri Sembilan, apabila Jabatan Bomba dan Penyelamat menyelamatkan 45 orang pelajar dan juga tenaga pengajar yang terperangkap di bangunan Gate Bara akibat banjir di jalan pantai berhampir dengan empangan Terip. Dan kita juga berharap agar situasi ini dapat diambil perkara yang serius, khususnya dalam kalangan masyarakat. Apabila mendapat makluman ataupun amaran daripada pihak berkuasa untuk berpindah, lakukan dengan segera dan sentiasa berhati-hati dengan kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya kenaikan air hujan. Dan selain itu juga kita
Nak meninjau tentang situasi ini berkaitan tentang Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini pernah terkait tentang bagaimana satu tuntutan diminta oleh beliau kepada Tan Sri Budi Yassin supaya menarik balik kenyataan dan memohon maaf berkaitan tentang kenyataan fitnah berkaitan tentang dana ataupun bayaran 15 juta yang diterima beliau, kononnya diterima oleh beliau selaku penasihat ekonomi Selangor, dan kali ini diserahkan pula kepada Ahmad Amzad yang juga memohon supaya wujudnya permohonan maaf tanpa syarat kerana ahli Parlimen Kuala Terengganu ini iaitu Ahmad Amzad telah pun didakwa melakukan fitnah terhadap Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dan beliau iaitu Yang Amat Perdana Menteri mohon supaya Ahmad Amzad ini melakukan permohonan maaf secara terbuka dan tanpa syarat. Jelas mesej yang disampaikan sebenarnya oleh Perdana Menteri supaya kita tidak sesekali terjerat dengan kenyataan-kenyataan yang boleh membawa fitnah, kerana seperti maklum fitnah ini akan memberikan kesan besar kepada negara secara khususnya, dan kita akan saksikan bagaimanakah kenyataan balas yang diberikan ataupun ataupun permohonan maaf diberikan oleh Datuk Ahmad Amzad ini yang merupakan ahli Parlimen Kuala Terengganu. Dan ini adalah sebahagian daripada berita-berita yang dapat kami kongsikan kepada anda. Banyak lagi sebenarnya berita-berita menarik kami boleh bawakan kepada anda. Terus layari di bernama.com. Dan selepas ini kita nak saksikan pula apakah situasinya di luar berkaitan tentang cuaca, dan terus bersama dengan rakan penyampai dari berita-berita. Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Polis merampas dadah jenis metafetamin bernilai 13.26 juta ringgit dan menahan 4 lelaki tempatan termasuk seorang pelajar kolej swasta dalam 2 serbuan di Putrajaya Isnin lepas. Ketua Polis Selangor Dato' Arjunaidi Mohamad berkata, suspek berusia antara 22 hingga 37 tahun telah ditahan dalam serbuan pertama semasa mereka sedang memindahkan dadah kepada pengedar di kawasan parkir sebuah pusat beli belah sekitar jam 1.40 petang. Ada yang bekerja sebagai kedai makan, ada 2 ni. Seorang itu adalah merupakan pelajar di sebuah akademi, pelajar peringkat diploma sebuah akademi. Beliau berkata hasil serbuan pertama, polis menemui dan merampas 350 bungkusan plastik teh Cina yang disyaki dadah seberat 355.75 kilogram di dalam kereta jenis Velfire di parkir tersebut. Manakala dalam serbuan kedua di sebuah kondominium, polis merampas 23 bungkusan terdiri daripada 22 bungkusan plastik hijau bertulis teh Cina dan 1 plastik lutsina. Ketika serbuan dilakukan di kondominium tersebut, kesemua bungkusan yang dirampas pihak polis didapati mengandungi dadah jenis syabu seberat 23.09 kilogram. Susulan daripada itu, 2 kenderaan jenis Nissan Navara dan Honda CR-V beserta 1 akaun bank dan seutas jam dengan nilai keseluruhannya bernilai RM240,504 telah disita. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Selain itu, Dato' Arjunaidi memaklumkan seramai 135 kaki judi bola sepak Piala Dunia 2022 telah ditahan menerusi Opsoga dalam 119 serbuan di seluruh Selangor sejak 19 November hingga Rabu. Sebanyak 135 tangkapan terdiri daripada 132 lelaki dan 3 wanita. Okey. Daripada pecahan daripada jumlah tersebut, 128 adalah warga tempatan, manakala 7 lagi adalah warga asing.
Menerusi operasi tersebut, 6 buah komputer, 3 laptop, 193 telefon bimbit beserta wang tunai berjumlah RM264,000 telah dirampas. Kerajaan memberi jaminan penubuhan Majlis Media Malaysia akan menjunjung tinggi konsep kebebasan media yang menjadi tonggak kerajaan perpaduan. Bagaimanapun penubuhannya memerlukan kajian sebelum mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, kemas kini mengenai kajian penubuhan Majlis Media Malaysia umumkan kementerian dari semasa ke semasa. Bagi saya, komitmen kerajaan perpaduan ini kepada freedom of press ataupun kebebasan untuk wartawan itu adalah salah satu tonggak kepada memastikan proses semak imbang perjalanan kerajaan berjalan dengan baik. Jadi dalam merealisasikan matlamat itu, saya percaya sekiranya majlis media dapat membantu, maka mungkin itu salah satu metodnya ataupun caranya. Cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia pernah disuarakan peserta wacana Hari Wartawan Nasional Hawana pada 2018 yang mewakili pelbagai pertubuhan media dari seluruh negara. Terdahulu Ahmad Fahmi mengadakan lawatan ke Wisma Bernama sebagai salah satu lawatan kerja melibatkan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Menerusi sesi itu, Ahmad Fahmi berkesempatan mendengar taklimat mengenai Bernama yang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutifnya Roslan Arifin selama sejam sebelum melawat beberapa unit antaranya Digital Media Bernama. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Seri Muhammad Mentek dan pengerusi Bernama Senator Datuk Ras Adi Barazzi. Dari Bilik Berita, untuk laporan lanjut nantikan berita Buletin Bernama 11 pagi nanti. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat. Kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi dan terima kasih terus setia bersama dengan kami di program ini. Dan sekali lagi untuk agenda pertama pagi ini kita akan membincangkan berkenaan tentang kerajaan perpaduan demi kemakmuran negara. Dan pastinya kita semua tahu bahawa setelah Majlis Raja-Raja bersidang, kita juga telah mencipta satu lagi sejarah yang cukup bermakna buat negara kita, iaitu kita membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Diharapkan kerajaan perpaduan ini akan memberikan kestabilan politik yang lebih baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi untuk bercakap dengan berkenaan dengan topik ini, pastinya kita bersama dengan seorang yang lebih arif pagi ini dan kita akan bersama dengan beliau di atas talian, iaitu Profesor Madya Dr. Izzani Muhammad Zain berbicara berkenaan tentang kerajaan perpaduan demi kemakmuran Malaysia. Dan Profesor Madya Dr. Izzani Muhammad Zain adalah pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih mengundang saya. Doktor, saya lihat doktor berbaju Melayu hitam ni ada apa-apa ke maksudnya? Okey, baik. Kita nak teruskan kepada persoalan yang pertama berkenaan tentang kerajaan perpaduan ini. Saya suka untuk kita nak mulakan berkenaan tentang mungkin secara ringkas, apakah itu kerajaan perpaduan? Okey, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kerajaan yang terbentuk selepas pilihan raya umum adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini merujuk kepada kerajaan yang melibatkan kerjasama beberapa buah gabungan parti. Walaupun banyak pihak yang mempertikaikan kenapa nama kerajaan perpaduan ini disebut kerana ia tidak melibatkan kesemua gabungan parti. Tetapi kita harus melihat makna di sebalik kerajaan perpaduan ini. Kerana kerajaan perpaduan ini saya lihat satu-satunya solusi kepada jawapan ketidakstabilan politik yang kita hadapi. Dan saya nampak kerajaan perpaduan yang dibentuk pada kali ini dapat membawa Malaysia dalam konteks keharmonian, kestabilan dan usaha kita untuk memupuk perpaduan. Dan pada masa yang sama
kita dapat melihat apabila terbentuknya kerajaan perpaduan, parti-parti politik yang membentuk kerajaan ini memberi fokus dan keutamaan kepada kepentingan negara. Kerana kita tahu bahawa sebelum ini semasa pilihan raya mereka bersaing sesama sendiri, dan kita juga kena tahu bahawa setiap parti politik dan gabungan parti politik dalam kerajaan perpaduan mempunyai dasar perjuangan asal masing-masing. Tetapi apabila mereka membentuk kerajaan perpaduan, mereka meletakkan keutamaan negara di tempat yang atas. Dan kita perlu ingat bahawa apabila terbentuknya kerajaan perpaduan, gabungan parti politik dan juga parti-parti politik sebenarnya mereka tidak meminggirkan dasar-dasar perjuangan asal kerana mereka masih lagi dengan perjuangan asal mereka, ideologi parti mereka, tetapi strategi pendekatan yang berubah. Sebagai contohnya UMNO dan DAP, mereka tidak pernah bekerjasama sebelum ini kerana perbezaan ideologi dan dasar perjuangan, tetapi disebabkan strategi dan pendekatan pilihan raya dan pendekatan parti politik mutakhir ini membuatkan mereka sanggup bekerjasama dan berada dalam sebuah kerajaan perpaduan. Ya, baik Doktor. Kita pasti tahu bahawa kerajaan perpaduan ini adalah satu gabungan di mana campuran beberapa blok parti politik. Jadi bagaimana untuk bila kita sentiasa menyebut tentang kerajaan perpaduan, semangat islah dan sebagainya. Jadi mungkin ini ingin kita lihat dari konsep bagaimana ingin merapatkan jurang perbezaan pendapat dan juga mungkin kita tidak dulu mungkin menjadi seteru ataupun tidak sefahaman ataupun tidak sehaluan. Kali ini bila kita membentuk kerajaan perpaduan ini bagaimana untuk kita merapatkan segalanya untuk menjadi sebuah kerajaan yang begitu padu ke arah perpaduan dan juga pembangunan negara. Ya. Betul. Sebenarnya kita sudah berada dalam fasa ketidakstabilan politik yang agak panjang selepas pasca pandemik, semasa pandemik COVID-19 berlaku, dan kestabilan politik ini sangat penting, dan bagi saya kestabilan politik ini harus bermula daripada parti-parti politik dan juga elit politik yang berada dalam parti-parti politik. Kerana kalau elit politik bertelagah, maka mereka tidak boleh membawa suara perpaduan itu. Dan kita dapat lihat dalam pembentukan kerajaan perpaduan, elit-elit politik yang bergabung dapat bekerjasama mengenepikan sebentar perbezaan mereka selama ini, dan mereka mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan parti politik masing-masing. Dan satu impak yang besar saya dapat lihat selepas pembentukan kerajaan perpaduan ini, saya melihat setiap parti politik lebih sederhana dalam menyuarakan pandangan dan juga ideologi perjuangan masing-masing, kerana parti-parti politik lebih berhati-hati dan melihat kepentingan awam itu melebihi kepentingan parti politik. Dan saya kira ini satu kesan yang baik dalam politik dan demokrasi di negara kita, kerana parti-parti politik lebih matang dan juga mereka tahu bagaimana untuk memilih strategi-strategi baru untuk tidak bertelagah dan akhirnya dapat membentuk kerajaan yang stabil. Jadi inilah sebenarnya kunci kepada kestabilan politik. Bagaimana kesanggupan parti-parti politik untuk bekerjasama, bertoleransi, dan juga peranan elit-elit politik juga penting. Elit politik itu penting kerana tanpa kefahaman dan perpaduan dalam kalangan elit politik, saya tidak menjangkakan kerajaan perpaduan ini boleh dibentuk lah. Baik Doktor, itu kunci katanya untuk kita sentiasa bekerjasama ya. Dan saya tertarik tadi bila Doktor berbicara berkenaan tentang demokrasi. Kita tahu bila kita mempunyai sistem demokrasi, pastinya kewujudan suara pembangkang ini kita tidak seharusnya perkecilkan lah ya Doktor. Jadi bagaimana untuk mereka lebih memainkan peranan dari segi parlimen dan juga dalam pembentukan untuk kerajaan perpaduan ini sendiri? Silakan. Okey. Sebenarnya dalam sistem demokrasi kita memerlukan kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil. Tetapi pada masa yang sama kita juga memerlukan pembangkang yang kuat, pembangkang yang berfaedah, pembangkang yang boleh
melaksanakan konsep semak dan imbang, menegur, mengkritik kerajaan dalam soal dasar, polisi dan sebagainya. Jadi ini sangat penting dalam amalan demokrasi di negara kita. Kerana kalau kerajaan yang terlalu kuat, tidak ada suara pembangkang, kita khawatir kerajaan ada potensi untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi dalam konteks ini kita tahu bahawa Perikatan Nasional mereka memilih untuk menjadi pembangkang dengan jumlah 74 ahli parlimen pembangkang dalam parlimen. Kita berharap Perikatan Nasional boleh menjadi mata dan telinga yang boleh mengkritik kerajaan, kerana kritikan ini penting untuk memastikan kerajaan sentiasa berada pada landasan yang baik. Dan sebenarnya apabila Perikatan Nasional menjadi pembangkang, ini juga satu kelebihan dan juga satu manfaat kepada kita, kerana Perikatan Nasional sebelum ini pernah menjadi kerajaan. Mereka tahu dari segi prosedur bagaimana kerajaan bergerak, bagaimana dasar-dasar kerajaan itu dilaksanakan. Jadi dengan pengalaman Perikatan Nasional sebelum ini pernah menjadi kerajaan, mereka boleh mengetahui perkara-perkara yang patut diketengahkan. Dan sudah tentu untuk menjadi pembangkang yang berfaedah, pembangkang yang kuat, kita berharap kehadiran ahli parlimen pembangkang ini tinggi, kerana kalau mereka tidak hadir ke parlimen, kita tidak dapat mendengar suara pembangkang yang kuat untuk menegur dan mengkritik kerajaan. Lepas pasca PRU ke-15 ini, Doktor, sebenarnya yang berlaku waktu PRU itu adalah kita melihat aura-aura dan juga figura-figura politik ini yang ada sebenarnya tidak sefahaman tetapi masih lagi boleh duduk semeja dan berbincang. Adakah ini dinamik ataupun dinamik yang harus wujud dan wajar diteruskan di Malaysia untuk memberikan kestabilan politik di masa hadapan? Komen dan sudut pandang. Betul. Betul, sebenarnya masalah utama kita ialah bagaimana kita nak bersikap matang dalam politik dan juga bagaimana kita nak bertindak melangkaui batas politik kepartian. Kadang-kadang kita selalu menasihatkan rakyat, masyarakat supaya matang, melaksanakan budaya matang dalam politik. Tetapi sebenarnya ahli-ahli politik juga harus matang dan juga meletakkan kepentingan negara itu lebih tinggi. Dan saya percaya dengan perubahan landscape politik di negara kita, dengan demokrasi kita yang dengan lebih matang, kita berharap ahli-ahli politik mereka yang telah dilantik menjadi menteri, ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat, mereka boleh bersikap rasional, mereka boleh agree to disagree, bersetuju tidak bersetuju, tetapi janganlah perbalahan dan perbezaan pandangan itu akan meruntuhkan sistem demokrasi di negara kita. Kerana dalam sistem demokrasi kita sentiasa berbeza pandangan, kita sentiasa berbeza idea dan sebagainya. Tetapi perbezaan itulah yang akan memperkuatkan amalan demokrasi kita. Kerana setiap idea yang dibangkitkan akan memberi manfaat kepada rakyat. Jadi kita berharap politik matang ini bukan saja rakyat yang harus rasai, yang harus melaksanakannya, tetapi ahli-ahli politik kita juga perlu meletakkan kepentingan negara lebih tinggi, bersikap matang, rasional, bertanggungjawab dan juga boleh meletakkan nilai-nilai bersama itu, kan? Kerana saya percaya walaupun ahli-ahli politik kita ni berbeza dari segi ideologi dan juga arah perjuangan, tetapi sudah tentu ada shared values, nilai-nilai bersama yang mereka pegang, seperti nilai integriti, nilai tanggungjawab, amanah, yang itulah yang akan memastikan mereka boleh menyumbang lebih berkesan kepada perkembangan politik dan demokrasi di negara kita. Baik, Doktor. Saya suka bila Doktor mengatakan bahawa amalkan politik yang matang, dan walaupun kita mungkin tidak sefahaman, pastinya kita boleh mencari titik persamaan dalam menjayakan secara keseluruhan kerajaan perpaduan ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Doktor kerana meluangkan bersama kami hari ini di Apa Khabar Malaysia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Profesor Madya Dr. Izani Muhammad Zain, Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan itu adalah perkongsian
talian yang kami bawakan kepada anda berkenaan tentang kerajaan perpaduan dan diharapkan ianya akan berlaku untuk satu jangka masa yang panjang ke arah kerajaan yang lebih mapan dan ekonomi pembangunan yang lebih stabil. Dan untuk itu kita nak berehat sebentar, ambil nafas dulu dan jangan lupa #kopi dulu makan dulu kembali sebentar lagi. Baik, sekolah lagi sebenarnya telah pun kita diajar tentang jangan ambil rasuah. Jangan. Walaupun dengan cikgu tu kadang-kadang kan kita ni kan nak mengelat kan. Ya. Itu pandailah kita nak pandai skill kita macam-macam kan. Walaupun sekecil-kecil itu sebenarnya dah mendidik kita untuk melakukan kegiatan yang tidak bermoral ini. Daripada kecil-kecil tu lama-lama jadi besar. Itu yang kita tak nak dan kita perlu pastikan supaya rakyat Malaysia menjadikan isu rasuah ini sebagai musuh utama bagi mereka. Ya, dan kita tahu kalau ianya rasuah macam seperti virus ataupun penyakit, kalau dibiarkan ianya berlarutan pasti akan merosakkan masyarakat dan memberikan anasir ataupun elemen yang tidak sihat untuk masyarakat kita, ya Ashraf. Ya. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, kita ada sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ataupun HARA yang mana bersama dengan kita iaitu Tuan Ahmad Sabri Mohamed, merupakan Presiden Persatuan Pegawai Integriti Bertauliah Malaysia ataupun singkatannya ACIO. Okey. Baik, Tuan Sabri, bercakap soal isu rasuah ni kan, mungkin di awal ni nak tanya dahululah berkaitan tentang penubuhan persatuan ini. Mungkin boleh kongsikan objektif penubuhannya dan apakah aspirasi yang cuba dibawakan. Terima kasih kerana menjemput saya lah bagi persatuan untuk bersama pada pagi ini. Untuk makluman kita bersama, pada tahun 2009 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan satu arahan berhubung dengan keperluan untuk kita mengadakan satu program pegawai integriti bertauliah untuk kita lahirkan pegawai-pegawai yang boleh kompeten ataupun boleh menguruskan integriti dan anti rasuah di dalam organisasi masing-masing, sama ada swasta ataupun awam. Dan daripada arahan YEB Perdana Menteri ini, pihak kami, saya selaku antara mana sekarang ni ahli-ahli ataupun pegawai integriti bertauliah yang telah ditauliahkan hasil daripada arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, kita telah menubuhkan persatuan kita untuk kita jadikan persatuan ini sebagai satu platform untuk kita berkongsi amalan terbaik dalam pengurusan integriti dan juga anti rasuah. Dan dalam masa yang sama, kita juga sebenarnya kita nak jadikan platform persatuan ini untuk kita nak menyatukan seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan kita untuk menjayakan agenda anti rasuah di negara kita inilah. Itu agenda cukup besar tu. Ya, dan Tuan Sabri, kita tahu untuk sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini, jadi apa mungkin pelibatan dan program juga sepengisian yang disediakan untuk ACIO sendiri? Okey, terima kasih. Ya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, setiap 9 Disember pada setiap tahun kita akan menyambut Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Yang ni ketetapan telah dibuat di peringkat UN ataupun PBB lah di peringkat sana. Dan pada tahun ini, sambutan ini merupakan sambutan kali ke-20. Kalau kita tengok tema kepada sambutan pada tahun ini yang telah ditetapkan oleh ANCAP, iaitu Uniting the World Against Corruption. Mana sekarang ni, ia selari dengan hasrat kami yang saya sebutkan tadi, persatuan kita, untuk kita nak satukan seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita menjayakan agenda anti rasuah di negara kita. So bergerak daripada situ, kita pada tahun ini, kita di peringkat persatuan, kita telah mengambil inisiatif untuk menerajui sambutan pada tahun ini, di mana pada sambutan pada kali ini kita adakan melalui dua konsep program ataupun aktiviti. Yang pertama, kita adakan webinar seminar anti rasuah ni secara atas talian bagi memenuhi orang kata penyertaan ataupun penglibatan daripada masyarakat kita ataupun sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin tak dapat hadir secara fizikal. Saya sebutkan dulu yang online dulu. Dan untuk makluman, kita juga dalam masa yang sama kita telah menganjurkan
ataupun kita mengadakan satu simposium yang mana yang ni kita jemput secara fizikal lah, kita bagi mereka-mereka yang dapat bersama dengan kita supaya kita dapat tunjukkan kepada seluruh masyarakat kita bahawa kepentingan kita bersama untuk kita nak jayakan agenda anti rasuah ini. Mana sekarang ni kita tak bolehlah kita nak biarkan kerajaan ataupun pihak SPRM saja bersendirian untuk menjayakan agenda ini. So kita penting untuk kita masyarakat, untuk kita bersama-sama dengan pihak kerajaan dan juga khususnya entiti ataupun agensi penguatkuasa seperti SPRM untuk menjayakan agenda inilah. So berbalik pada program seminar ataupun simposium yang kita anjurkan secara fizikal tadi, kita sebenarnya untuk makluman bersama hari ini, sekarang ini sedang berlangsung di 4 lokasi di seluruh negara. Yang pertama dilangsungkan secara serentak. Kita jayakan serentak. Yang pertama untuk zon utara, so kita alu-alukan bagi mereka-mereka yang berada di zon utara untuk hadir di Hotel Raya Pulau Pinang. Untuk zon utara di lokasinya di Hotel Raya Pulau Pinang. Dan untuk zon timur, kita laksanakan program ini di Kompleks Yayasan Pahang, Kuantan. Dan untuk zon selatan, kita adakan ataupun kita jayakan program ini di Menara MBJB di Johor Bahru. Dan untuk zon tengah sendiri, kita adakan di Dewan Semarak Cyberjaya. Dan secara atas talian juga berlaku serentak lah. Sekarang pun sedang berlaku serentak yang dikendalikan oleh sahabat-sahabat ahli-ahli persatuan kita lah. Dari segi pengisian kepada simposium dan juga webinar ini, kita pada hari ini kita fokuskan kepada 2 topik ataupun 2 isu yang kita bincangkan untuk manfaat bersama lah. Yang pertama sekali tentang peruntukan ataupun tanggungjawab ataupun orang kata peruntukan undang-undang yang baru dikuatkuasakan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, itu berkait rapat dengan tanggungjawab korporat. Mana corporate liability, mana sekarang ni keperluan untuk organisasi ataupun syarikat-syarikat komersial ini untuk mengambil tanggungjawab atas apa-apa saja tindak tanduk daripada warganya yang melanggar undang-undang anti rasuah dan topik kedua ataupun isu kedua yang kita bincangkan tentang insentif atau insentif pelepasan cukai yang diberikan atau bakal diberikan kepada mana-mana pihak yang sedia yang membantu menjayakan agenda anti rasuah ni. Itulah 2 topik yang kita tawarkan untuk kita sama-sama jayakan dalam simposium dan juga webinar kita pada hari inilah sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa kita. Baik, ini satu usaha yang cukup baik. Tadi disebut juga bahawa saja bercakap soal isu rasuah ni dan juga integriti, ini bukan satu tanggungjawab pihak saja. Tak semesti SPRM saja, tak semesti kerajaan saja. Semua pihak memainkan peranan yang penting. Dalam konteks ini sendiri di peringkat SCIO, apakah tindakan ataupun plan yang dilakukan bagi memastikan supaya isu ini dilipat gandakan supaya masyarakat melihat secara lebih giat bahawasanya integriti mesti letak sebagai satu keutamaan? Okey, terima kasih. So inilah sebenarnya matlamat penubuhan persatuan itu sendiri. Pasal kami dalam matlamat penubuhan kita telah gariskan dengan jelas bahawa kita ingin bersama-sama menjadi peneraju dalam membudayakan integriti dan anti rasuah di negara kita ni. Dan sebagaimana yang kita sedia maklumlah, kepentingan untuk menjayakan agenda ini dia tak boleh nak diletakkan pada satu pihak. So kepentingan bagi kami lah, kami sebagai ahli-ahli yang telah ditauliahkan untuk pengurusan integriti ini, dan kami bolehlah kita katakan sebagai antara practitioner ataupun pengamal lah, pengamal kepada integriti dan juga anti rasuah ini. So kami berhasrat dan kami sebenarnya telah merancang untuk kita kalau boleh kita nak jadikan sebagai integriti dan anti rasuah ni sebagai satu profession. Supaya biar semua bila dalam apa-apa saja dalam kompetensi ataupun dalam apa-apa kemahiran yang kita ada dalam di Malaysia ini, mestilah kita kena ada kemahiran ataupun keupayaan kita untuk nak mengurus integriti dan juga untuk nak menangani rasuah. So sebagai contoh, walaupun mungkin di peringkat
katalah kalau kita bercakap tentang di peringkat yang bawah ataupun di peringkat komuniti, bagi untuk kita nak melantik kepimpinan komuniti, JKK ke apa ke, sekurang-kurangnya kita di peringkat kami persatuan, kami amat berharap untuk kita dapat sama-sama membantu, kita memberi penerangan, pendedahan, kemahiran kepada kepimpinan di peringkat bawah tadi untuk kita sama-sama perkukuhkan kompetensi dalam menjayakan agenda integriti dan anti rasuah ni. So begitulah sampailah ke peringkat yang lebih tinggi lah. Kita bercakap dari segi kepimpinan sekurang-kurangnya, kalau kita bercakap dari segi kepimpinan sudah pasti apa saja agenda yang murni ini perlulah bermula daripada rumah. Kan perlulah bermula dari rumah. So kalau boleh kita nak pastikan supaya sekurang-kurangnya sekarang ni di peringkat kami sendiri, ahli-ahli persatuan, kita pun sentiasa memperkukuhkan kompetensi ahli-ahli kita untuk supaya kita sendiri boleh jadi sebagai role model. Kita lah sebenarnya kena jadi role model dan kita lah yang kena mengajak semua seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjayakan agenda murni ini. Baik. Dan bila kita cakap berkenaan tentang memerangi rasuah yang juga, ya Ashraf dan juga Tuan Sabri, ini adalah juga penting melibatkan masyarakat. Jadi bagaimana Tuan Sabri melihat usaha dan juga mungkin perancangan di masa hadapan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk lebih mengetahui tentang bagaimana memerangi rasuah dan sebagainya. So itulah bila kita bercakap tentang keperluan untuk masyarakat bersama dengan kita, mungkin tidak semua pihak dapat menyertai ataupun mengikuti program pegawai integriti bertauliah. Okey. Tetapi sudah pastinya di peringkat kita, pegawai-pegawai ataupun pegawai integriti bertauliah, di peringkat ahli-ahli kita mampu untuk membantu bersama. So inilah antara program yang kita sedang buat sekarang ni. Kita mengadakan libat urus dengan semua entiti, terutamanya pihak NGO, pihak komuniti, pihak masyarakat, dan kita jadikan mereka ini sebagai rakan integriti kita. Ataupun mungkin dalam bentuk organisasi yang lebih kukuh atau sebagainya, kita tarik mereka sebagai rakan strategik kita untuk bersama-sama menjayakan agenda ini. Sebagai contoh, untuk program hari ini saja, sebenarnya program hari ini saja, selain daripada kami sebagai menerajui persatuan atau menerajui sambutan hari ini, kita sebagai contoh untuk di Zon Selatan, kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Majlis Bandaraya Johor Bahru dan juga Persatuan Pegawai Penguatkuasa PBT Negeri Johor untuk menjayakan. So mereka dengan sukarelanya mereka bersama-sama membantu menjayakan agenda ini. Dan begitu jugalah di lokasi-lokasi tentu, sebagai contoh di peringkat yang kita adakan untuk atas talian ini sendiri pun sebenarnya kita mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak Maxis untuk bersama ni. Maksudnya memang ada kerjasama dan mereka terbuka luas sebenarnya. Mereka terbuka bersama-sama mempentingkan integriti ini. Di akhir ini Tuan Sabri, kita pasti mahu supaya agenda ini dijadikan sebagai agenda nasional dan setiap daripada rakyat Malaysia setidak-tidaknya daripada kecil tu dah tahu dah bahawa integriti perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi harapan Tuan Sabri sendiri supaya setiap daripada rakyat Malaysia cakna tentang perkara ini dan jangan sekali-kali melakukan salah laku soal integriti ini. Okey, terima kasih. Saya rasa kalau nak bagi panjang kita masa kita pun agak keras, saya faham. Walaupun kalau boleh, mana sekarang ni saya tinggalkan dengan serangkap pantun lah. Boleh sangat. Jadi saya tak perlu beli Okay. So saya ingin mengajak seluruh masyarakat Malaysia, khususnya semua lapisan masyarakat lah. Saya tinggalkan serangkap pantun ini. Tingkatkan integriti, hapuskan rasuah. Slogan murni, amanat bertuah. Kita perkukuhkan jati diri kita semua. Kita rapatkan ukhuwah. Kita bersatu untuk rapatkan ukhuwah. Kita martabatkan pertiwi. Kita julang maruah. Julang maruah itu akan membikan daripada integriti kita. Dan tidak sekali-kali kita melakukan aktiviti rasuah. Terima kasih banyak-banyak atas nasihat dan perkongsian diberikan kepada saya. Pantun penutup daripada Tuan Sabri juga. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ahmad Sabri Mohamad yang merupakan Presiden Persatuan Pegawai Integriti Bertauliah Malaysia atas penerangan ini. Dan selepas ini kita nak berehat sebentar. Kerana kita nak bukan kita nak beraksi seperti dalam sini. Tak ada. Kerana saya nak bertanya tentang haiwan paling comel sekali. Baik, itu adalah itu apa? Apa tu? Mestilah panda. Saya tahu kabar panda kita kan. Semua orang masuk ke panda dan nak tahu apa yang kita nak bercakap tentang panda dan juga agenda seterusnya di Apa Khabar Malaysia. Tapi sebelum itu kita ambil nafas dulu, berehat sebentar. Kembali selepas ini.
Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Dan tadi kita bercakap tentang haiwan yang paling comel. Saya suka panda, Ashraf suka panda. Tiru lah tu. Tapi sebenarnya saya suka harimau. Pula tukar. Kita kan sebab tak nak sama dengan Sarihah. Baik, kita nak bercakap tentang aktiviti hujung tahun ini. Oh, ini memang seronok lah. Ibu bapa masih menantikan. Bukan sekali ibu bapa je, anak-anak juga menantikan. Masa-masa hujung tahun ini, mereka nak tinjau-tinjau tempat paling istimewa di negara Malaysia. Dan Malaysia ni antara yang sebenarnya yang menarik kerana kita masih lagi memelihara alam flora dan fauna kita. Dan pastinya bercakap tentang perkara ini, kita nak bercakap tentang zoo negara. Ya, kita nak berbicara dan berkongsi dengan anda keceriaan. Dan kalau sebut tadi, macam Ashraf kata kanak-kanak je, tak. Sebenarnya saya pun pergi juga kan. Terakhir pergi bila? Alas sebelum PKP. Okey lagi. Saya memang zaman kanak-kanak. Dah lama tak pergi? Masa 6 tahun. Okey, baik. Hari ini kita nak berbicara berkenaan tentang cuti sekolah at Zoo Negara. Dan kita tahu cuti sekolah pun dah bermula. Pakcik, ibu bapa ada banyak perancangan yang nak bawa anak-anak nak berjalan. Dan pasti hari ini ada seorang yang cukup istimewa, iaitu Tuan Rosli Rahmat Ahmad Lana, iaitu Timbalan Presiden Zoo Negara. Selamat datang kita ucapkan kepada Rosli. Terima kasih. Gemas Selesa panggil Rosli. Kita pernah pergi tuan Rosli, kita. Itulah, Kita tadi nak pergi tu Rosli ke Rosli ya? Rosli cukup. Okey, Baik. Zoo Negara, tempat yang paling istimewa. Kalau sebut Zoo Negaranya, kepada anak-anak ni semua akan bergelak riang, berteriak riang, tak sabar nak pergi kan. Untuk kali ini, apakah tawaran yang sebenarnya dibawakan kepada anak-anak kita ni kalau kita nak ke sana? Okey, biasanya kita yang mulakan dengan ada zoo card dengan harga hanya RM30 setahun dan kanak-kanak boleh masuk zoo negara tanpa had. Dan ibu bapa yang membawa mereka masuk mendapat 20% diskaun. Baik. Begitu. Berkata dah bermulaan untuk cuti sekolah ni, itu dah di antara tawarannya. Tapi kenapa agaknya ya bagi pendapat Rosli untuk ibu bapa ni memilih Zoo Negara sebagai tempat untuk bukan saja nak menghiburkan anak, tapi untuk tempat memberi pendidikan awal kepada anak-anak kita sendiri? Pendidikan awal pada kita ada pertunjukan haiwan setiap hari kecuali hari Jumaat. Pertunjukan haiwan. Ya. Waktu pukul 11 yang pertama, yang kedua pukul 3. Di situ banyak kita tengok telatah haiwan yang dijinakkan. Ya, itu telatah haiwan. Sesuai sesi tu kita bolehlah pergi ya. Saya memang suka dengan haiwan ni. Suka memang sebenarnya manja kan. Walaupun harimau. Dia manja sebenarnya. Betul tak kan? Harimau adalah salah satu haiwan yang paling popular untuk donations. Ya, paling popular. Ramai orang bila minta donation, dia donate kepada harimau. Okey, donation ini menarik minat saya kerana saya masih ingat masa PKP dulu kita ada aktiviti donation ni kepada haiwan-haiwan ini, kerana masa itu tak ada tetamu sebab kita memang tak boleh nak pergi, bukan tak nak pergi sebab tak boleh nak pergi. Tapi difahamkan adakah masih lagi ada tawaran untuk kita memberi sumbangan kepada, ataupun barangkali dahulu kita panggil macam haiwan angkat lah lebih kurang adoption program ini. Masih ada berterusan. Donation ini amat popular sewaktu PKP dan banyak membantu kewangan untuk Zoo Negara. Sepanjang tahun kita telah mencapai dapat penguatan daripada dewasa dan kanak-kanak sebanyak 11 juta setahun. Baik. Ashraf, tadi saya kata saya punya favourite haiwan tu panda. Tapi Rosli ada kongsikan tadi sebelum masuk set, katanya berkenaan tentang baby panda. Apa berkenaan tentang baby panda yang nak kongsikan kita? Kita sepanjang kita ada panda daripada China, kita zoo yang pertama yang paling popular melahirkan anak luar zoo yang terpantas. Tak sampai setahun kita telah dapat seekor anak. Anak dia panggil Nuan-Nuan. Dan maksud Melayu dia ramah mesra. Jadi Nuan-Nuan telah dihantar pulang pada 14 November 2017. Kita ada perjanjian anak panda hanya boleh kita simpan selama 2 tahun saja. Dan kita pulangkan ke seluruh. Dan anak yang kedua kita dapat nama dia Yiyi, maksudnya persahabatan. Yang kedua ni lahir pada tahun 2018. Oleh kerana PKP kita tidak dapat menghantar pulang setelah 2 tahun. Jadi tidak dibenarkan masuk ke China buat masa itu. Sekarang kita akan pulang pada 20 hari bulan
ni Disember. Desember Okey, dah dekat dah tu. dekat dengan Adakah tarikh masih itu. ada peluang kalau kita nak tengok sebelum nak bawa pulang tu kan? Dan masih ada peluang dan juga kita sementara nak anak pandangan dan hantar pulang kita dapat lagi seekor anak. So dia hantar pulang, lepas tu akan dapat satu lagi. Dah lahir lagi satu. Akan lahir baru lagi. Sebab lahir kita sebut. Okey. Kita antara yang paling aktif melahirkan anak kan untuk pandai ini. Di dunia. Di dunia tu. Yang ketiga itu siapa namanya tu? Ya. Yang ketiga tadi tu siapa namanya? Yang ketiga dia panggil nama dia Cheng Yi. Cheng Yi. Dan maksud dia keamanan dan persahabatan. Itu saya suka. Deep betul maknanya ya. Nama yang diberikan tu semua ada Dan makna dia di akan sebaliknya. berada di sini untuk tempoh 2 tahun. 2 tahun anak dia. Habitat ni ibu dia bersama anak dia. Jadi hanya biasa lepas susu badan dia tidak nak anak dia lagi. Berjauhan. Ya. Jadi menarik juga berkenaan dengan panda ni. Jadi Rosli bagaimana kalau macam dari segi pemakanan dan makanannya dan pengurusannya sendiri tu pengurusannya. Dia makan buluh betung. Jadi buluh betung tu dia makan dalam 25 kilo satu hari. Satu hari. Dan daun buluh sebanyak 10 kilo. Dan kita ada sampingan makanan yang kita buat sendiri macam kek dia apa semua dan buah-buahan. Baik. Itu buah sampingan untuk makan banyak, lepas tu nampak dia baring je. Makan banyak rupanya. Makan tidur. Memang panda habitat dia makan dan tidur. Betul tu. Okey. Baik, bercakap tentang zoo negara, mungkin ibu bapa dah ada perancangan nak datang ini. Tetapi mereka takut-takut. Sebab takut-takut macam berkaitan tentang kemudahan-kemudahan yang ada bagi memudahkan lagi nak bawa anak-anak ini. Bagaimana kemudahan-kemudahan ditawarkan di peringkat zoo negara sendiri? Kemudahan dia, mereka dapat melihat haiwan yang lebih dekat dan juga kita adakan sesi memberi makanan kepada haiwan seperti rusa bintang dan welabi. Jadi lebih dekat boleh bergambar dengan haiwan ni. Dan juga kita ada ular. Kalau berani dengan ular tu saya reserve ke tepi sikit lah. Ular dia yang besar ada, yang kecil ada, boleh di badan kita dan boleh bergambar dengan ular. Okey, baik. Dan orang kata bila dah dibenarkan untuk nak melawat ke zoo negara ni lah, bagaimana sambutan ataupun kadar pengunjung ke zoo negara buat masa ini sekarang? Buat tahun ni, sejak PKP dibuka, orang ramai datang ke zoo negara yang menggalakkan. Kanak-kanak telah hadir dalam 200,000 orang. 200,000? Kanak-kanak sahaja. Jadi kita galakkan orang ramai datang ke zoo negara. Untuk tahun ni keseluruhan hampir melebihi 500,000 orang datang ke zoo negara. Dan pastinya kalau kanak-kanak tu ada juga ibu bapa dan juga bersama keluarga. Jadi saya kira number itu pasti lebih lagi daripada yang Rosli kongsikan ya, Ishraf. Betul. Dalam konteks ini juga ini mungkin pesanan kepada mereka yang nak berkunjung ke zoo negara. Perkara-perkara yang tidak digalakkan untuk dilakukan ketika bersama dengan haiwan awal ini kan. Takut kita ni kadang terlalu excited sangat. Jumpa haiwan tu habis kejap yang kita buat sampai dia rasa tak selesa kan. Bukan dia antara laku yang perlu untuk kita jaga bila bersama menyaksikan ini. Kita tidak ada galakan membaling batu objek kepada haiwan-haiwan di zoo negara. Jadi kalau mereka macam panda tu nak ambil gambar tidak boleh onkan flash. Itu saja. Kenapa dia akan takut ke? Akan mengganggu prestasi dia. Okey, itu di antara do's and don'ts yang kena ingat ya. Jangan sesekali, jangan nakal-nakal pergi balik batu ya kalau nak pergi ke sana. Ada berlaku dan kita berlaku. Okey, jangan sekali-kali kita lakukan. Dan pesan juga kepada anak-anak ni kan, kadang-kadang kita terlupa anak-anak kita ni kadang-kadang tak tahu. Jadi kita mungkin boleh pesan anak-anak supaya janganlah melakukan perkara tersebut kerana ia boleh mengganggu haiwan-haiwan di sana. Soal haiwan-haiwan berada di zoo negara ini, saya ni antara suka pergi zoo di luar negara. Kita kalau pergi satu zoo di luar negara, kita nak cari haiwan-haiwan yang mempunyai speciality ataupun keunikannya, ataupun hanya dekat situ saja ada, atau barangkali di zoo negara kita tak haiwan-haiwan sebagai contoh yang mungkin sudah hampir pupus tetapi masih lagi ada di zoo negara kita. Yang hampir pupus tidak adalah. Yang kita ada biasa punya haiwan. Kita ada hampir 4,000 lebih haiwan di zoo negara. Baik, Rosli, kalau macam Salihah pula, saya
untuk pengetahuan Ashraf jugalah, mungkin nak tidak pergi dengan saya kan. Saya jenis kalau nak Boleh, melawat haiwan ni, boleh. kita nak pergi cari tempat-tempat makan juga. Bila penat jalan ni kita nak macam mungkin nak makan ke apa. Jadi ada ke restoran ataupun mungkin tempat-tempat facilities begitu? Kita ada sediakan restoran dan juga kios-kios dan dipantau oleh majikan kita atas kesihatan, kebersihan. Baik. Jadi memang ada. Is that fast food, food trucks begitu ataupun mana Rosli? Fast food saja dalam zon negara. Baik. Kalau dulu masa kecil-kecil kita suka cotton candy. Itu dia. Sampai sekarang rasanya masih suka tu kan. Cotton candy tak ada dalam sana. Tak ada. Okey, lepas ni boleh buka kat sana, boleh jumpa dengan. Salah satu cadangan saya lah ya. Popcorn banyak. Popcorn. Okey, popcorn. Okey, pastinya bila kita pergi ke suatu tempat, kita nak ada memori yang boleh dibawa pulang. Barangkali ada perkhidmatan sebagai contoh, perkhidmatan mengangkat gambar di sana ke disediakan oleh pihak zon negara dan juga cenderamata. Bagaimana tentang perkara ini? Kita ada beberapa kedai cenderamata dan cermata untuk dibawa pulang dan juga ada bergambar di zon negara. Dan kita banyak sediakan kemudahan seperti bagi untuk memusim dalam zon negara dan lebih mudah. Okey, saya nak sikit saja kerana Malaysia ini dikenali dengan harimau kan. Saya nak tanya, sekarang ada berapa ekor harimau di zon negara? Kita ada lebih kurang 12 ekor. 12 ekor? Banyak tahu. Sebab banyak kalau saya pergi keluar negara, khususnya negara-negara di belah Eropah, mereka kurang sangat ada harimau ni. Sangat limited tau. Mereka terpaksa berkongsi masa pindah ke zoo ini dulu, dipinjamkan ke zoo A ke zoo B. Tapi di Malaysia kita ada 12. Okey. Kita ada harimau Melaya dan kita juga ada harimau putih. Itu menarik. Saya pun macam rasa tertarik nak pergi tengok tu sebab macam jarang-jarang kita lihat ni harimau Melaya selalu dengar tapi harimau putih jarang-jarang. Harimau orang boleh jumpa saya. Okey. Saya tahu, saya ingat. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Satu perkongsian cukup menarik iaitu Tuan Rosli Rahmat Ahmad Lana. Atas perkongsian kita harapkan anak-anak ibu bapa bawalah ramai-ramai. Masa yang ada ni untuk kita saksikan haiwan-haiwan yang sedang menantikan kita bertanya khabar kepada mereka. Dan saya kira ini satu perkongsian cukup menarik di hari Jumaat ini. Kita doakan supaya hari ini akan dipermudahkan urusan. Dan itulah orang kata kemeriahan cuti sekolah ataupun at Zoo Negara. Jangan lupa untuk melawat bersama dengan yang tersayang dan juga keluarga anda. Jadi ini adalah pengakhiran untuk program Apa Khabar Malaysia. Esok tidak bersiaran. Isnin. Cuti 2 hari. Alright, kita jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Saya Nur Salih Azmi. Assalamualaikum.